dah. Kalau payah nak beranak, ditulis diikat di paha kiri. Itu dia. Wa kadzalika li hifdzil mal, begitu juga untuk memelihara harta. Wa rukub fil bahri, dan juga berlayar di lautan. Walin najati minal qatli, dan untuk selamat daripada dibunuh, daripada pembunuhan. Jadi maka dengan sebab tu orang cari nama dia orang. Ini yang kata riwayat-riwayat yang memang ada dalam buku pun, tetapi ianya tidak sahih. Wa anna asma'ahum hakadha. Jadi dia pun bagi tahu nama dia. Nama ni tidak ada sumbernya daripada Quran maupun hadis. Itu kita kata sumbernya adalah Israiliyat. Apa nama dia? Yamliqa, Maxlinia, Mashlinia. Oh, nama macam Michelin tu. Macam tayar kereta. Kan? Dan itu 3 orang. Lagi 3, Marnush, Dirnush, Shadnush. Ni bunyi itu-gitu pula. Dan yang ketujuh, Ar-Ra'i, dia kata, pengembala tu nama dia Qusht. Nak sebut minta arti tengok Arab ni, Qushtiyush. Kan? Dan dia bincang pula, cari pula dia punya apa, warna anjing tu pula, kan? Anjing tu warna apa? Warna kuning ke, warna merah ke? Ada yang kata dia warna kuning nak pergi merah, dan nama dia Qitmir. Qitmir. Ini juga Israiliyat. Walaupun dia dijadikan sebagai nasyid lah pada hari ni, kan? Anjing syurga dan sebagainya, kan? Tetapi riwayat itu riwayat Israiliyat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi benda-benda macam ni sampaikan tahap ada yang bermimpi, masuk cerita mimpi macam-macam lah yang saya tengok ni. Dia masuk cerita mimpi lagi. Lah ni mimpi pun jadi hujah juga, tu jadi kelang kabut tu, kan. Siapa-siapa boleh mimpi. Akhirnya dia jadi caca merba. Ni yang menjadi satu masalah. Baik. Sebahagian sahabat Nabi SAW seperti Abu Hurairah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kadang-kala mereka bertanya dan berdiskusi dengan ahli kitab Yahudi yang memeluk Islam tentang beberapa perincian cerita-cerita terdahulu yang terdapat dalam Taurat. Kadang-kadang dia bertanya juga, kan? Dia lah sembang, kawan dah masuk Islam apa semua, kan? Bila satu isu tu mereka bertanya lah, apa dalam Taurat yang kamu tahu selama ni, yang cerita-cerita sebelum ini. Namun begitu, pertanyaan mereka adalah terhad kepada aspek tertentu saja dan tidak termasuk persoalan akidah. Mereka melakukan demikian kerana mereka faham keharusan yang diberikan oleh Nabi dalam meriwayatkan cerita sihat dalam aspek tertentu saja. Yang Nabi sebut tadi, kan? Maknanya Nabi bagi, tapi bagi itu dalam aspek tertentu dalam keadaan yang tidak menjejaskan akidah, yang tidak melibatkan salah faham, yang tidak melibatkan pencemaran kefahaman. Sebab ada benda-benda yang betul pada. Nanti kita tengok bahan ni, ya. Justru pada permulaannya Israiliyat masih bersumberkan bekas-bekas pendeta yang Islam, iaitu disebut sebagai Muslim ahli kitab yang berautoriti, dan dalam kemasukan semua-semua tersebut adalah sangat minimum. Namun lama-kelamaan pintu keizinan yang terhad itu disalahgunakan hingga banyak Israiliyat yang menyerap masuk akibat dorongan nafsu yang ingin mengetahui secara mendalam perkara yang umum dalam Quran. Sebab apa? Mula-mula sikitnya, lama-lama dia jadi berkembang besar. Sebab apa? Sebab orang nak tahu. Quran sebut secara umum. Dia tak puas hati. Quran tak sebut nama-nama Ashabul Kahfi tadi, kan? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Siapa dia depa ni? Duduk di mana? Tempat dia orang macam mana? Mula nak carilah. Sebab kadang-kadang dia kata yang ni lah, yang ni yang menarik ni, ini yang seronok ni, dia kata. Jadi akhirnya intipati Quran itu sendiri tidak diambil. Quran sengaja mendiamkan nama-nama itu sebab itu bukan poin pentingnya, bukan poin itu. Isi kandungan yang Quran nak bagi tahu tu. Tetapi apabila dia disibukkan dengan benda-benda yang tak kena mengena, jadi akhirnya dia hanyut. Dia tak faham isi kandungan Quran tu sendiri, dia pergi cari benda-benda hak jadi macam itulah. Akhirnya dia jumpa cerita-cerita Israiliyat. Cerita Israiliyat banyak. Sebab dia pun suka cerita, kan? Jadi banyak. Baik. Bahaya Israiliyat terhadap ajaran Islam. Yang pertama, menyelewengkan akidah umat Islam, khususnya yang melibatkan mentashbihkan Allah. Yang kedua, merugikan dan melekakan umat Islam dengan perihal cerita yang sia-sia dan tiada kepentingan kepada umat Islam. Contohnya seperti kisah Israiliyat mengenai warna anjing Ashabul Kahfi yang kita sebut tadi. Jenis tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa dibuat daripada kayu kokor, kan? Dia kata. Akhirnya dia cari masa, duk pergi Mekah cari kayu kokor. Yang untung siapa? Orang meniaga kayu kokor. Itu untung. Yang rugi siapa? Kita buang masa dengan benda-benda seumpama itu. Kalau sungguh pun kita tak tahu benda tu tuan-tuan, sebab tidak ada riwayat.
daripada kayu apa, dan tak penting pun kayu apa sebenarnya, kan? Kalau sungguh pun kayu kuaka pun apa kena mengenanya dengan kita, so tak kena mengena apa langsung, kan? Apatah lagi perkara itu tidak ada sabit daripada mana-mana sumber. Nama budak yang dibunuh oleh Nabi Khidir, ada orang pergi cari budak tu nama apa, kau nak ambil berkat ke apa, kau nak baca doa ke apa kot, kan? Kan budak tu rupa paras kaki Ratu Balqis ketika menghadap Nabi Sulaiman dan sebagainya, banyak. Ada lagi kita tengok yang disebut dalam kitab tafsir, cerita pasal kaki Ratu Balqis saja. Dalam Al-Quran tak sebut Balqis, dalam Al-Quran sebut apa? Malikatus Saba. Cuma dah famous Balqis ni, riwayat Israeliat juga nama Balqis, tapi tak apalah, kau sekadar nama, tidak menjejah apa-apa. Macam kita sebut tadi kan, dia tidak melibatkan akidah, tak libat apa, nama no problem, boleh nama apa pun, tak ada masalah apa. Tapi kita taklah disebutkan dengan nama tersebut. Tapi Quran mendiamkan nama. Quran sebut Malikatus Saba, ratu negara Sabak. Dalam Israiliyat terdapat unsur penafian terhadap sifat maksum para anbiya dan mursalin. Ini juga bahaya. Antara benda bahaya yang dalam Israiliyat, sebagai contoh, apa yang digambarkan oleh kisah Israiliyat terhadap apa yang menimpa Nabi Allah Ayub alaihissalam. Kisah sakitnya Nabi Ayub diceritakan melalui sumber Israiliyat dengan secara yang melampau, yang tidak sesuai untuk martabat sebagai seorang Nabi. Jadi mana cerita tu sakit tu maknanya teruk sangat, sampai maknanya menafikan sifat sebagai seorang Nabi tu yang berdakwah, yang nak sampaikan kepada orang. Akhirnya digambarkan dengan begitu teruk. Sumbernya kita lihat adalah sumber Israiliyat. Israiliyat juga hampir-hampir menghilangkan kepercayaan umat Islam terhadap sebahagian ulama salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in. Bukan sedikit dongeng Israiliyat yang disandarkan riwayatnya kepada segolongan daripada salafus salih yang terkenal dengan kepercayaan thiqah, keadilannya. Antara yang dituhmah ialah Abu Hurairah, Abdullah bin Salam, Ka'ab al-Ahbar, Wahab bin Munabih dan sebagainya, yang disandarkan kepada mereka sedangkan mereka tidak ada kena-mengena. Disandarkan kepada mereka. Macam juga hadis-hadis palsu kan, yang disandarkan pada Nabi. Pada Nabi pun ada sandaran terhadap hadis palsu, apatah lagi kepada sahabat-sahabat Nabi. Disandarkan kepada mereka kisah yang bukan daripada mereka pun. Itu berlaku. Maka begitulah kita lihat bahayanya Israiliyat ni, sama juga bahaya hadis-hadis palsu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Israiliyat telah mencemarkan ajaran Islam serta menggambarkan seolahnya Islam adalah agama khurafat, tahyul dan menyesatkan. Itu antara bahaya Israiliyat. Contohnya sebagaimana tafsiran Israiliyat dalam ayat 7 surah Mukmin ni, tak keluar ayat Quran. Nak baca apa macam mana ni? Kan? Font tak ada. Sebab saya guna apa? Ni komputer canggih. Kan? Dia tak guna font lama-lama ni. Font Arab ni tak ada. Font apa? Ni font, saya guna font apa tu yang Word punya apa? Ayat Quran tu. Ayat Quran Word tu banyak membantu kadang kita. Kan? Jadi bacalah Jadi maksud dia apa? Malaikat yang memikul arasy dan malaikat berada sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan beriman kepadanya. Ayat ini ditafsirkan, ni tafsir Israiliyat ni. Dia kata apa? Kaki malaikat pemikul arasy berada di bumi paling bawah sedangkan kepalanya menjulang ke arasy. Mai mana pun tak tahu. Jadi satu benda khurafat. Bila benda khurafat itu dilabelkan atau dinisbahkan kepada agama Islam, dia jadi macam agama ni jadi khurafat, jadi benda begitu. Ini satu fitnah kita lihat, satu benda yang bila dia dipercayai dia akan merosakkan. Kan? Pembahagian Israiliyat. Okey? Pembahagian dia. Pembahagian dari sudut sahih atau tidak. Pembahagian dari sudut bertepatan dengan agama atau bercanggah. Pembahagian dari sudut tajuknya. So ada beberapa pembahagian Israiliyat. Sahih. Ada yang sahih. Contohnya riwayat yang bertepatan dengan Quran dan hadis Nabi SAW. Contohnya sifat Nabi. Sifat Nabi. Apa yang diceritakan daripada sumber Yahudi tepat. Tepat. Betul. Sehingga bila sahabat tanya, kan, mereka jawab apa yang maka ilmu yang ada pada mereka tu tentang sifat-sifat Nabi yang diceritakan dalam kitab Taurat dan sebagainya, sebiji. Maknanya sahih. Benda tu betul. Maka dengan sebab itu sebenarnya golongan Yahudi ni, mereka kenal Nabi ni, kenal sungguh sebab ada dalam kitab mereka. Sehingga kan Allah Ta'ala merakamkan dalam Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi ni macam kenal anak-anak mereka sendiri, kenal sungguh. Jadi riwayat tentang Nabi SAW memang adalah sahih. Jadi maknanya ada yang
Israeliat yang betul lah kita kata. Kan? Tapi apakah wilayah Israeliat betul kita perlu berpandu kepada Israeliat? Itu persoalan yang kedua kan. Walaupun dia betul. Yang kedua makdzub. Makdzub ni menipulah. Riwayat yang jelas bercanggah dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Contohnya surah Qaf kan. Qaf itu merujuk kepada apa? Ditafsirkan wujudnya gunung Qaf yang meliputi langit dan bumi. Mai kat mana tak tahu. Ni kata riwayat yang tak betul. Nabi Harun dikatakan mengukir anak lembu untuk disembah oleh Bani Israel. Ini memang penipu besar. Yang nak melabelkan Nabi Harun alaihi salam seolah-olah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan tak kena mengena pun. Maka ini merupakan pendustaan-pendustaan yang telah dilakukan. Sebab tu dia panggil makzub. Yang ketiga, mauquf, maskut. Mana tak tahu. Tak tahu. Hak tadi jelaslah kita tahu yang ana betul-betul lah. Betul-betul dengan hukum syarak kan. Sebab kita timbang kita Quran dan hadis. Yang keduanya yang makdzub kita tahu sebab bercanggah. Apa ni cerita ni tak ada sumber. Yang ketiga kita tak tahu sebab maskut maknanya benda yang didiamkan. Kan? Iaitu riwayat yang tidak diketahui kebenaran atau kepalsuan. Kita tak tahu betul tak betul. Maskut anhu. Kan? Tak tahu betul tak betul. Contoh kita sebut tadi Nabi Yusuf dengan Zulaikha kahwin sungguh ke? Betul tak? Tak tahu. Betul ke tak betul tak tahu. Sebab tak ada riwayat. Kan? Tapi saya sendiri tak setuju dia masukkan doa. Mana boleh benda yang tak pasti kita masukkan doa. Benda tak sure. Benda tak pasti. Dia kita nak doa ni benda yang pasti. Ni kita tak tahu. Kahwin sungguh ke tak? Sebab tak ada riwayat. Tak ada. Mungkin ya, mungkin tidak. Kan? Tak tahu benda tu tak ada kepentingan apa pun untuk kita mengetahuinya. Tak kena mengena pun dengan Nabi Yusuf AS surah yang kita nak hayati itu. Kan? Jadi maknanya ada riwayat yang kita tak tahu kebenaran atau kepalsuan. Contohnya pendetilan dan perincian tentang kisah lembu Bani Israel. Kan surah Al-Baqarah tu cerita pasal lembu. Cerita pasal apa? Cerita surah lembu lah. Kan? Cerita dia apa? Seorang yang membunuh bapa saudaranya lalu untuk mencari pembunuhnya maka dia sembelih lembu dan dihidupkan orang yang mati itu dengan anggota lembu tersebut. Lalu orang mati itu memberitahu tentang orang yang membunuhnya. Perincian penceritaan itu. Baik. Bagaimana hukum meriwayatkan Israeliat? Ni ada pelbagai pandangan lah. Yang pertama kata haram. Totally. Haram meriwayat pada Israeliat secara mutlak. Apatah lagi tak ada Israeliat yang bercanggah dengan Quran Sunnah. Kalau bercanggah memang jelas lah. Tetapi ada pandangan kata nama Israeliat dia tak payah. Tak ada campur aduk lah. Itu pertama. Yang kedua harus meriwayatkan daripada Israeliat sebagaimana yang terdapat dalam kitab tafsir dan kitab sejarah, iaitu merujuk kepada Israeliat yang sahih dan bertepatan dengan nas Quran dan sunnah Nabi sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sampaikan daripada aku walau satu ayat, bali wa ani walau ayah, wa hadithu ani an Bani Israel wala haraj, dan ceritakan apa yang kamu dengar daripada Bani Israel dan hal itu ada salahnya. Tetapi man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, siapa yang mendusta kepadaku maka bersedialah untuk menempati tempatnya di neraka. Jadi di situ menunjukkan ada pandangan yang menyatakan keharusan itu bergantung kepada selagi mana ia tidak bercanggah dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Itu dua pandangan. Baik, antara hujah larangan periwayatan Israeliat, apa hujahnya? Iaitu yang pertama, penyelewengan Yahudi dengan meminda-minda perkataan dalam kitab Taurat yang sekaligus merupakan perbuatan yang tidak amanah dan tidak bermula. Itu. Yang kedua, Yahudi berusaha mewujudkan fitnah dalam agama di kalangan orang Islam melalui periwayatan Israeliat. Yang ketiga, Yahudi menyembunyikan kebenaran serta memesongkan fakta ke arah kebatilan. Yang keempat, Yahudi sengaja meninggalkan kebenaran dan menuruti kebatilan, dan riwayat Israeliat banyak mengandungi kemungkaran. Yang seterusnya, Al-Quran mengajar kita akan lebih berhati-hati untuk menerima suatu berita dan perkhabaran sebagaimana surah Al-Hujurat, yang mana Allah Ta'ala kata, ya alladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Fatabayyanu itu merujuk kepada sesuatu yang perlu kita selidiki terlebih dahulu. Jadi maknanya di situ antara hujahlah yang melarang supaya riwayat Israeliat itu tidak dilakukan kerana tabiat Yahudi itu sendiri yang memang melakukan penyelewengan demi penyelewengan yang tidak berkesudahan. Dan kita tahu perkara tersebut
Yang mana sikap golongan Yahudi itu, yang mereka bukan tak tahu kebenaran, tetapi oleh kerana sifat sombong mereka menyebabkan mereka menolak kebenaran dan mereka create sesuatu yang nak mencemarkan sesuatu yang ada dalam Islam itu sendiri. Baik, biasanya cerita-cerita Israiliyat ni kalau kita lihat pada zaman Nabi SAW diambil daripada siapa? Antaranya Nabi Allah bin Salam yang masuk Yahudi masuk Islam kan, yang kita ada cerita dia pendeta Yahudi masuk Islam, Ka'ab al-Ahbar, Wahab bin Munabbih, Abdul Malik Al-Asib bin Juraij, Muhammad bin Sa'ib Al-Kalbi, Muqatil bin Sulaiman, Muhammad bin Marwa Al-Sa'di dan sebagainya. Dan tuan-tuan boleh explore dia ada, setiap seorang tu ada riwayat hidup dia, semua daripada Yahudi ya. Baik, riwayat Israel kitab tafsir dia sebut juga, tapi dia bagi tahu. Dia bagi tahu riwayat ni nampak pelik dia kata. Jadi yang ni lah yang Melayunya, tetapi kalau Amrul Athir, satu lagi yang Melayu, Amrul Athir oleh Sunan Haji, kadang-kadang dia mendiamkan diri, dia sebut je, dia tak ulas balik. Dia bawa sebab apa? Sebab dia cedok daripada kitab-kitab tafsir yang lain. Contohnya dia ambil daripada Al-Khazin contohnya, tapi dia senyap tang tu je, dia kata dia ambil sumber, tapi dia tak ulas. Rupanya kita tengok itu riwayat Israiliyat. Tapi kalau Hamka biasanya dia kena ulas lah, dia akan bagi tahu lah. Dia kata cerita ni nampak seolah-olah cerita yang tidak benar, ataupun cerita yang diragukan dan pelbagai lagi, kerana tidak bersumberkan kepada sesuatu yang sahih dan sebagainya. Ada juga meriwayatkan saya tanpa ulasan, Jami' al-Bayan, Jami' al-Ahkam al-Quran, tapi sikit sangat. Al-Qurtubi sikit sangat, ada lah tapi sikit, tak banyak. Tafsir Qazin agak banyak jugalah kan, At-Tabarsi dan juga Sirajul Munir. Contoh-contoh Israiliyat, kisah Talut dan Jalut, kisah Nabi Sulaiman, kisah ditafsir dalam Al-Quran. Apa dia kisah-kisah ni? Dia ada perincian dia tuan-tuan. Saya ada, kita tengok Ustaz. Perincian dia terbesar sikit. Nampak tak? Dia keluar ni. Okey. Kisah dia tak keluar sini. Okey. Kisah Talut dan Jalut. Sekejap ni saya nak ada satu file ni kat sini. Saya nak upload. Macam mana nak buat? Kita buat turun ni je. Bahasa berumusan lah. Ni nak tolak ni juga lah. Itu dia tak keluar. BenQ pula lah. Itu kita besar sikit. Okey, ni contoh ya. Dia banyak contohnya. Ini contohnya kisah Talut dan Jalut. Kisah ini diceritakan oleh Allah dalam Quran. Dan Nabi mereka berkata lagi pada mereka, sungguhnya tanda kerajaan Talut itu ialah datangnya kepada kamu peti tabut yang mengandungi sesuatu yang memberi ketenteraman jiwa dari Tuhan kamu dan berisi sebahagian daripada apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi Musa dan Harun. Peti tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya peristiwa kembalinya tabut itu mengenai satu tanda keterangan bagi kamu jika kamu orang yang beriman. Tafsiran dalam kitab Tafsir Anwar Baydhi oleh Fansuri. Dan telah berkata bagi mereka itu, Nabi mereka itu tak kala dituntut mereka itu daripadanya tanda atas kerajaan Talut itu, bahwasanya tanda kerajaannya bahawa dia lihat. Kan? Sebab apa? Yang disebut tentang kerajaan Talut itu. Dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang kerajaan Talut dan peti tabut. Peti tabut ini diceritakan sebagai tempat menyimpan kitab Taurat. Tetapi taklah sampai kepada mempunyai segala nama, rupa Nabi Adam hingga Musa macam disebut tadi. Mai mana semua-semua ni? Kan? Dimasukkan dalam kitab-kitab tafsir. Kitab tafsir Fizul Quran juga menafsirkan ayat tentang kerajaan Talut. Dalam kitab tafsir Fizul Quran, oleh Syekh Qutb diceritakan bahawa malaikat membawa peti yang berisi kitab aku menegaskan bahawa aku berserah diri memeluk Islam bersama-sama Nabi Sulaiman kepada Allah Tuhan sekalian alam. Surah An-Naml maksudnya. Jadi Allah Ta'ala menceritakan tentang bagaimana Malikatus Sabah yang disebut sebagai Ratul Baqis itu ketika mana dipanggil oleh menghadap oleh Nabi Sulaiman. Yang menariknya tuan-tuan, saya seronok tengok satu teknologi yang sangat hebat
yang tidak ada sampai sekarang sebenarnya. Orang fikir Balqis tu dia tengok lantai tu, dia nampak ayak. Macam mana boleh buat satu teknologi pada waktu itu kaca lantai tak nampak kaca, nampak ayak? Kalau daripada jauh mungkin lah, kalau tengok nampak ayak, pergi duduk dekat nampak kaca tak? Ke zaman sekarang ni, teknologi zaman sekarang nampak tak? Nampak. Mana ada yang tak nampak? Ada tak? Sekarang ni tak pernah jumpa tak? Dalam dunia ni yang tak nampak. Quran sebut begitu, tetapi dalam pengarang kitab tafsir An-Nawawi sebagai contohnya menyatakan maksud ayat ini dengan menyatakan, okey ya, kita tengok cerita dia menarik juga. Ini kitab tafsir Melayu ni. Tak kala dikhabarkan oleh jin kakinya seperti kaki keldai, maka disuruh Sulaiman segala syaitan berbuat halaman dari kaca supaya dicubainya dengan tiada menyuruh membukakan kainnya. Maka tak kala disumbatkan oleh Balqis kainnya, maka tahulah ia akan baik kakinya. Selain daripada itu, pengarang kitab tafsir ini juga menyatakan bahawa tak kala berkehendak pada Sulaiman mengahwin dia, maka benci ia akan bulu betisnya dan dibubuh oleh segala syaitan baginya kapur, maka dihilangkan ia dengan dia. Tu cerita dia. Nampak menarik cerita dia kan. Syekh Qutb menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahawa puteri Balqis tiba di istana Nabi Sulaiman, maka baginda pun dipersilakan masuk. Perkara yang memeranjatkan Balqis ialah keadaan istana tersebut yang buat daripada kaca. Lantai istana itu dibina di atas air dan ini membuatkan ia kelihatan seakan-akan seperti sebuah kolam air. Oleh kerana baginda menyangka bahawa baginda akan mengharungi sebuah kolam, beliau pun menyingsingkan kainnya. Keadaan ini menyebabkan Nabi Sulaiman menjelaskan rahsianya dengan berkata, sesungguhnya istana ini sebuah istana yang dibuat dengan cara yang halus, iaitu daripada bahan kaca. Ibn Kathir pula menjelaskan bahawa ketika puteri Balqis dipersilakan masuk dalam istana yang lantainya dibuat daripada kaca dan kelihatan seperti sebuah kolam air, baginda masuk sambil menyingkapkan kainnya. Setelah itu Nabi Sulaiman pun berkata, sesungguhnya bukanlah air yang kau pijak, lantai ini sangat licin kerana dibuat daripada kaca. Puteri Balqis yang sangat kagum dengan struktur binaan istana tersebut kemudiannya memeluk Islam. Manakala menurut Al-Maraghi, sebelum ketibaan Balqis, Sulaiman telah menyuruh bala tenteranya untuk membina sebuah istana besar yang lantainya dibuat daripada kaca putih yang licin. Di bawahnya terdapat air yang mengalir dengan pelbagai ikan dan lain-lain. Apabila Balqis tiba, Sulaiman menyambutnya di istana dan duduk di ruang tengah. Ketika Balqis nak mendekati Sulaiman, Balqis menyangka lantai itu adalah air. Lalu Balqis pun menyingsingkan kainnya supaya pakaiannya tidak basah, seperti mana yang biasa dilakukan oleh orang yang menyeberangi air. Ketika itu Nabi Sulaiman pun berkata kepada Balqis, sesungguhnya apa yang kamu sangkakan air itu bukanlah air, tetapi ia adalah sebuah istana yang diperbuat daripada kaca. Balqis segera menutup betisnya dan beliau rasa amat kagum dengan ciptaan itu. Setelah itu barulah Balqis menyedari bahawa ada lagi kerajaan lain yang lebih berkuasa di kerajaannya. Sulaiman lantas menyuruh Balqis menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan selain daripadanya. Jadi kita tengok tafsir-tafsir, bandingkan dengan tafsir yang ni. Dia kata, dia menyatakan bahawa jin telah mengkhabarkan pada Sulaiman tentang kaki puteri Balqis seperti kaki keldai. Main mana ni? Kan? Jadi Sulaiman memerintahkan para syaitan membina sebuah halaman dalam istana seakan-akan kolam air supaya Sulaiman dapat memastikan kebenaran cerita itu. Jadi bila singsing kainnya, maka rupanya baik kaki itu, tak ada pun kaki keldai itu. Kan? Dan ketika Balqis menyingsingkannya itu, Sulaiman terpandang akan bulu betisnya. Sulaiman tak suka melihatnya, lalu syaitan menghilangkannya dengan kapur. Nampak tak cerita ni tuan-tuan? Jadi kalau kita bandingkan riwayat yang ada dalam tafsir ini dibandingkan dengan pendapat ahli tafsir lain, Syekh Qutb, Ibn Kathir, Al-Maraghi dan sebagainya, ini antara tafsir yang saya sering rujuk lah, kan? Yang simple, yang mudah. Didapati bahawa tidaklah satu pun tafsiran daripada ahli tafsir yang menyentuh tentang perkara ini, apatah lagi membenarkannya. Tafsiran para ahli tafsir dapati hanya menjelaskan tentang kekaguman Balqis terhadap istana yang dibina oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Rasa kagum ini melahirkan keinsafan dan menyedarkan Balqis bahawa ada lagi kuasa lain yang lebih hebat daripada kekuasaannya. Maka perkara inilah yang membawa kepada dia memeluk Islam, dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kisah yang menyatakan Balqis menyingkat kainnya ketika berjalan dalam istana Sulaiman kerana menyangka beliau sedang menyembelih sebuah kolam air juga diakui kebenarannya oleh para ahli tafsir. Bagaimanapun tidak ada riwayat yang menyatakan ketika Balqis menyising kain, Sulaiman telah terpandang bulu betis Balqis dan membencinya
serta tidak ada juga riwayat yang menjelaskan bahawa kaki Balqis seperti kaki keldai sebagaimana yang didakwa oleh pengarang kitab tafsir tersebut. Itu contoh. Tuan-tuan, jadi kalau kita lihat, sebab tu kita perlu membuat, kita kata, perbandingan. Kita tengok pasal apa dalam kitab tafsir lain tak ada pun cerita ni, tiba-tiba ada cerita tu. Siap macam kaki keldai lagi, siap nampak bulu betis lagi, tak suka tengok. Jadi macam-macam kan. Jadi benda-benda seumpama ni kita lihat ia merupakan riwayat-riwayat Israiliyat. Kisah Israiliyat yang tafsir dari ayat Quran surah Luqman. Allah telah menciptakan di bawah ini laut yang melingkupnya di dasar laut. Ia menciptakan sebuah gunung disebut Gunung Qaf. Langit dunia ditegakkan di atasnya. Di bawah gunung tersebut Allah mencipta bumi seperti bumi ini yang jumlahnya 7 lapis. Kemudian di bawahnya dia menciptakan laut yang melingkupnya. Di bawahnya dia menciptakan laut, di bawahnya lagi menciptakan sebuah gunung lagi yang juga bernama Gunung Qaf. Langit jenis kedua diciptakan di atasnya sehingga jumlah semuanya 7 lapis langit, 7 lautan, 7 gunung dan 7 lapis langit. Jadi banyak lagi lah perkara-perkara yang kita lihat yang ada, yang kita kata yang berkaitan dengan Israiliyat. Baik, contohnya cerita Harut dan Marut. Banyak cerita sebenarnya Harut dan Marut. Dengar Harut Marut dalam surah apa? Surah apa? Harut Marut. Surah Al-Baqarah. Harut Marut. Tuan-tuan, kita panggil karut marut. Dia Harut Marut kita panggil karut marut. Dua malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama nahnu fitnah fala takfur. Kan? Mereka kata kami ni fitnah, jangan kufur pada Allah taala. Tuan-tuan, kalau kita tengok riwayat Israiliyat, dia cerita, pernah kita dengar cerita tu, di mana malaikat ni, kan kita tengok surah Al-Baqarah ayat 30, ketika mana Allah Ta'ala sebut, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kan? Ayat Quran surah Al-Baqarah itu. Ketika mana Allah Ta'ala cerita bagaimana Allah Ta'ala menjadikan khalifah atas muka bumi. So malaikat bertanya, malaikat bukan mempersoalkan, malaikat hanya bertanya. Jangan silap, sebab saya dapati ada orang kata malaikat mempersoalkan. Malaikat tak pernah persoalkan. Malaikat taat pada Allah 100%. Cuma dia heran, dia bertanya lah, dia bertanya pasal apa ya Allah jadikan apa manusia, kan? Sedangkan mereka ni adalah golongan yang yufsidu fiha wa yasfiku dima, orang melakukan kerosakan dan juga yang menumpahkan darah. Macam apa? Tak apalah bab tu, Allah Ta'ala tahu apa yang Allah buat, kan? Itu dalam tafsir Ibn Katsir cerita panjang lah. Cuma saya nak ulas, saya nak bagi tahu tambahan cerita itu. Malaikat pun heran, kan? Pasal apa maksud? Jadi malaikat minta ke Allah Ta'ala, kan? Jadi Allah Ta'ala pun nak uji. Okey? Oleh kerana nak tengok malaikat ni, sebab mereka kata pasal manusia sedangkan melakukan kerosakan. Jadi Allah bagi nafsu pada malaikat. Berpilih dua orang malaikat. Pilihlah Harut dan Marut. Pilih Harut dan Marut. Jadi dia beri nafsu pada dia seperti nafsu seorang lelaki. Turunlah bumi. Bila turun bumi ni, tuan-tuan, akhirnya menyebabkan Harut dan Marut ni dia berkenan pada seorang wanita. Berkenan pada seorang wanita. Jadi mengurat wanita ni, wanita tak mau. Wanita tu bagi syarat, kalau aku nak terima boleh, tapi kamu kena sembah bahala ikut aku. Dia berkata tak boleh lah, mana boleh sembah bahala. Dia pun mempertahankan keimanan mereka, masih lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagai nafsu tu tak ada, tak mengurat lagi. Akhirnya wanita tu kata ginilah, kamu pilih antara tiga, sembah berhala, minum arak, atau bunuh orang, kan? Dia berkata tiga-tiga ni nampak ringan sikit, minum arak. Ringan sikit minum arak. So mereka pilih minum arak. Mereka pun start minum arak. Bila minum arak, mereka mabuk. Ni malaikat mabuk ni, kan? Sebab ada nafsu, mabuk. Lepas mabuk, mereka berzina dengan wanita itu. Masa berzina, ada seorang yang lalu nampak. Mereka malu, takut rasa mereka terbongkar, maka bunuh pula kawan yang nampak itu. Jadi sebenarnya mereka telah melakukan, daripada asal tak mau tu, dah melakukan kerana arak, dah melakukan pembunuhan, perzinaan dan sebagainya. Jadi ini cerita ni sebenarnya sudah masyhur dalam kalangan masyarakat kita sebenarnya. Cerita ini.
sedangkan ia tidak ada kena mengena langsung, dan itulah cerita-cerita Israiliyat yang merupakan satu pendustaan yang tidak ada. Sedangkan Allah Ta'ala menceritakan Harut dan Marut ni malaikat yang hanya nak bagi tahu, nak membezakan sihir dan juga mukjizat Nabi Sulaiman, sebab orang duk tuduh bahawa Nabi Sulaiman alaihissalam itu yang melakukan sihir. Sebab tu wama kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Sulaiman tidak kufur, yang kufur itu syaitan-syaitan, itu Yahudi-Yahudi itu yang yu'allimuna an-nasa as-sihr, yang mengajar manusia itu akan sihir. So malaikat ini nak menerangkan, nak bagi tahu, nak membezakan, sebab malaikat, sifat malaikat ni la ya'suna ma amarallah, mereka ini tidak membantah segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi maknanya cerita itu sendiri menafikan sifat malaikat. Mana mungkin malaikat itu bersifat sedemikian? Mana mungkin malaikat itu boleh bantah perintah Allah Subhanahu wa taala? So cerita-cerita itu merupakan cerita Israiliyat yang ditambah-tambah. Sebab itu macam mana kaedah untuk kita kenal Israiliyat? Macam hadis palsu ada kaedah dia kan? Kaedah umum lah. Kaedah khusus kita nak kena explore lah kan? Kaedah umum. Yang pertama, terdapat kenyataan jelas dari perawi menyebut riwayat yang disampaikan adalah sumber Israiliyat. Itu jelas. Bila mana perawi itu kata ini riwayat Israiliyat, so kita tahulah ini Israiliyat. So kita tawakuh tengok cerita tu macam mana. Okey, satu. Yang kedua, sanad riwayat Israiliyat kebiasaannya bersifat terhenti, mauquf pada sahabat, bukan marfu' pada Nabi SAW. Dia tak akan pergi dengan Nabi. Yang ketiga, persoalan di situ Israiliyat biasanya mengenai asal usul kejadian alam serta rahsianya, seperti asal usul kejadian langit dan bumi. Begitu juga disentuh tentang kisah-kisah lampau. Jadi kita tengok bila sebut tentang asal usul kejadian bumi lah, dengan macam-macam bagai lah, kita tengok kadang-kadang dia bercanggah dengan fakta sains sebenarnya. Jadi kita lihat di situ, kita dapat agak dah, sebab sumber ini nampak meragukan, maka ia bukan daripada sumber daripada yang sahih. Begitu juga kisah-kisah lampau, kisah-kisah yang tokoh tambah. Quran cerita, tapi ada lagi penceritaan lain yang bukan yang Quran cerita. Tambahan-tambahan itu perlu diteliti, dan biasanya tambahan-tambahan itu adalah bersumberkan Israiliyat. Kalau tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam Quran, maknanya sumber lain lah yang datang daripada mana, dan biasanya datang daripada Israiliyat. Kemudian perincian kepada kesamaran, iaitu perkara yang tidak dijelaskan dalam Quran, seperti menentukan jenis pokok larangan dalam syurga yang dilarang Allah pada Nabi Adam dan isterinya Hawa. Jenis pokok tu pokok apa? Quran mana bagi tahu, tiba-tiba ada cerita lah ni pokok jenis ni gini. Itu cerita Israiliyat lah. Dan menentukan bahagian anggota lembu yang digunakan untuk memukul si mati laki kisah Bani Israel. Quran tak cerita. Hadis tak cerita bahagian mana dia ambil. Dia boleh perincikan satu-satu. Begitu juga cara yang kita nak kenal pasti macam mana memperlihatkan keterlampauan ketara. Seperti cerita salah seorang anak Nabi Adam AS yang memikul saudaranya yang dibunuh selama 100 tahun, dibawanya ke sana kemari hingga Allah menghantar burung gagak untuk mengajarnya cara menyimpan jenazah saudaranya itu. Hak burung gagak tu betul lah, tapi dia tanggung 100 tahun main mana? Kan? 100 tahun tanggung, pergi balik tak tahu nak buat apa ni. Betul lah, memang dia tak tahu nak buat apa sehingga Allah hantar burung gagak, tetapi nak bagi cerita sedap lagi, nak bagi orang kata sedap lagi cerita tu, dia tanggung pergi balik 100 tahun punya nak cari macam mana, tak tahu nak buat apa. Kalau kita fikir logik pun, mayat tu jadi macam mana 100 tahun? Kan? Kalau tanggung jenazah tu jadi macam mana 100 tahun? Sudah tentu dah busuk dah. Takkan benda ini ada dalam Islam? Kan? Maka benda ni sudah tentu dia berlawanan. Maka dengan sebab itu kita dapat mengenal pasti bahawa itu merupakan cerita-cerita yang berbentuk Israiliyat. Itu antara yang kita boleh ni lah. Boleh tengok. Yang seterusnya mengandungi perkara yang bercanggah dengan Quran dan Sunnah sahih, seperti matan yang menyebut bahawa isteri Nabi Nuh adalah daripada mereka yang selamat daripada azab banjir besar. Itu tak betul lah. Betul bercanggah dengan Quran. Cerita-cerita lagu tu cerita yang jelas bercanggah. Ada yang cerita pula kapal Nabi Nuh tu pula, sebelum dia mendarat di Bukit Judi itu, dia tawaf Kaabah lu 7 pusingan. Oh, tu dia. Kapal pun tawaf. Waktu tu Kaabah ada lagi. Ada lagi orang Kaabah dibina oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi di situ kita dapat lihat dan kita dapat tengok. Kan? Jadi ada yang bahasa pelik-pelik sangat. Ada yang pelik-pelik. Biasa kita kalau cerita Israiliyat yang kita ambil daripada zaman Nabi Nuh, buat suara ya. Bubur Ashura. Tapi bab tu bagi saya tidak ada masalah lah. Kan? Buat Ashura ni dia tak ada kaitan apa, bab makan. Nak makan benda halal makan je lah. Tak ada masalah apa. Dan orang kata tak, sebab ada orang sebut, dia kata tak ustaz, tak boleh sebab dia Syiah, asal usul Syiah. Ada pula kata Syiah pula buat Ashura.
Dan kalau asal usul Syiah, kalau betul lah Allah Alam, kalau betul asal usul Syiah tak boleh makan, spaghetti asal usul mana? Pizza, burger, asal usul mana? Itali, Kristian, boleh makan tak? Sebab tu konsep dalam makanan ni tak kisahlah, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, makan yang halal lagi baik cukup, tak kisah asal usul mana pun kan. Walaupun cerita tu kita tawakuf, cerita-cerita yang macam tu kan. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah, ada juga menceritakan sesuatu yang pelik, yang gharib, seperti yang menyebut bahawa bilangan alam sebanyak 18,000 atau 14,000. Itu pelik-pelik, kita buang terus lah. Yang gharib, yang kita kata kadang tak masuk akal ya, kan? Memang tak kena mengenal langsung lah. Dan cara macam mana kita kena pasti juga, kita merujuk kepada ulama yang membincangkan tentang Israiliyat. Itu antara fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi pengajian, pembelajaran kita, yang pentingnya kita menjadi orang yang lebih berhati-hati dalam sesuatu perkara. Itu yang penting sekali. Bukan bermakna kita menukilkan sesuatu itu dah macam hari ni orang ambil dalam kitab kira betul. Dah, tak tentu. Dalam kitab macam-macam ada ya. Macam sebab tu pasal apa orang boleh beramal dengan amalan bulan Safar? Pasal dalam kitab. Dalam kitab menyatakan, tak kisahlah kitab apa kan, ada kitab macam-macam lah gitu. Dia kata hari Rabu yang terakhir pada bulan Safar ada 320,000 bala turun. Sumber? Benda gaib perlu ada sumber. Benda gaib perlu ada sumber, itu aja. Sumber Quran tak ada, hadis tak ada, tak ada. Tak tahu main mana. Kan? Maka dengan sebab itu kita kena tolak sebelah. Tak boleh pegang. Itu. Jadi sebab apa? Sebab ada dalam kitab lah. Bukan masalah dalam kitab atau dalam kitab. Masalah kadang periwayatan itu, dinukilkan itu, kadang berlaku kesilapan. Kan? Kadang tidak, macam-macam kesilapan lah berlaku kadang-kadang. Maka dengan sebab itu sebagai manusia mungkin berlaku kesilapan. Itu biasa. Tidak menjejas kemula kesilapan itu. Kalau orang yang baik insya-Allah, yang sikit-sikit itu dimaafkan, dia pun tak sengaja. Yang amal baik dia lebih banyak mengatasi kesilapan-kesilapan dia. Tapi kita ni diajar untuk kita lebih mengkaji dan juga kita menyelidik. Kita guna konsep Quran tu, fatabayanu itu, tabayun itu satu benda yang sangat penting dalam kita memastikan sesuatu perkara. Jadi itulah sedikit perbincangan kita sebagai sebitah lalu tentang Israiliyat, yang sebenarnya tajuk itu luas sebenarnya. Sebab ia berkaitan, kalau banyak-banyak cerita tu senangnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak dengar banyak cerita je, tuan-tuan rujuk Google ya, banyak cerita. Dan kebanyakan cerita dalam tu memang sangat meragukan. Kalau cerita Yusuf dan Zulaikha lagi menarik. Kalau tuan-tuan baca dalam Google, saya baca juga ada. Ketika mana Yusuf dipenjarakan, Zulaikha ini begitu rindu pada Zulaikha. Kan? Zulaikha rindu pada Yusuf. Dia pun pergi jumpa pengawal penjara. Ini cerita dalam Google cerita ni kan. Dia pengawal, dan mungkin semua Israiliyat ceritanya. Dia jumpa pengawal penjara, dia bagi tahu pada orang penjara, hang tolong pergi pukul Syed Yusuf tu. Aku dengar suara dia ya. Sebab dia tak boleh masuk. Perempuan kan, dia tak masuk. Hang pukul, nak dengar suara dia ya. Sebab aku rindu sangat. Jadi bila mana pengawal ni pun dia serba salah lah kan. Dia pun buat macam mana ni, arahan kan. Jadi dia pun pergi, dia pakat dengan Nabi Yusuf, dia katuk lantai. Katuk lantai. Nabi Yusuf kulak suara. Kan. Dia pun katuk lantai, Nabi Yusuf keluar suara. Zulaikha api tak original. Dia kata tidak, aku tahu kamu menipu. Aku tahu. Kan? Aku nak kamu pukul betul-betul, aku nak dengar suara dia betul. Kan? Suara yang dibuat dengan suara yang betul berbeza. Maka pada kali ini pengawal dia pun tak dapat arah dah, tak tahu nak buat pukul jugalah. Nabi Yusuf kata tak apalah, pukul lah. Dia pun pukul. Bila mana pukul tu, suara Nabi Yusuf, sebelum keluar suara Nabi Yusuf tu, Zulaikha sudah terasa sakitnya. Nak ceritanya hubungan al-hub tu, hubungan cinta yang begitu mendalam. Tuan-tuan, cerita ni main mana kita tak tahu. Tapi saya jumpa, saya nak ceritanya saya jumpa. Bila duk explore tu, apa cerita ni boleh ada cerita macam ni. Dan ia sudah tentu menjejaskan sebenarnya. Kan? Dan kalau orang pakai tangkap muatnya, memang hancurlah, memang habislah. Maka dengan sebab itu kita kena berhati-hati, kan?
Dia sebenarnya kisah Nabi Yusuf dengan Zulaikha itu lebih kepada bagaimana orang kata yang sebagai yang Nabi sebutkan, sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluh kan, wa syabbun idza da'athu imra'atun dhata mansibin wa jamalin idza ila nafsiha faqala inni akhafullaha rabbal alamin. Itu konsep itu yang diketengahkan, konsep itu yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Bukanlah maknanya duk cerita berlebih-lebihan yang diceritakan itu, yang mana sumbernya sumber yang tidak betul dan tidak pasti. Maka dengan sebab itu, kalau kita teringat tadi apa yang disebut semua Israiliyat, kalaulah cerita-cerita yang sengaja direka cipta itu pun juga dimasukkan sebagai cerita-cerita Israiliyat yang perlu kita berhati-hati untuk kita tidak mencemarkan pemahaman kita, terutamanya terhadap Al-Quran, terhadap Al-Quranul Karim, supaya kita dapat memahami sesuatu itu dengan lebih cara yang lebih harmoni, dengan lebih baik, insya-Allah. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itulah perbincangan kita pada malam ini. Mudah-mudahan sikit sebanyak yang kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Saya kembalikan balik kepada Ustaz Azrul. Silakan. Kita buka soalan, kalau ada soalan, katanya. Kita terpegun dengan kisah Israiliyat tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sememangnya itu dah sahih kan, sebabnya sumber tu juga ada dalam surah Al-Sunnah. Tapi kadang-kadang maksudnya kalau dah ada tu, kita dah tak panggil Israiliyat kan, jadi Islamiat. Sebab cerita tu dalam yang sama ada dalam Quran dan ada dalam Taurat contohnya kan. Jadi maksudnya itu dah tidak Israiliyat lah kalau kisah tu sama. Okey. Yang kedua, kalau kita tengok antara faktor manusiawi boleh berlakunya banyak tumpuan tambah ni adalah juga disebabkan oleh sifat individu manusia sendiri lah kan. Terutamanya bila melibatkan kisah-kisah, melibatkan perkara lain, kita jadi kita tinggi untuk lebih tahu dan lebih tahu. Jadi contohnya dalam kebanyakan kisah Al-Quran, adakah kita panggil macam supportive evidence ataupun kita kata bukti tambahan dari sudut ekologi ke dari sudut saintifik boleh menampung untuk kita lebih menghargai dan memaknakan apa yang diceritakan oleh Al-Quran. Contohnya macam kita kata bahtera Nabi Nuh kan, yang mencari dari sudut ekologinya, mencari kat mana dia punya tinggalan kapal yang ada lagi semua kan. Jadi kalau yang bersifat begini, bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan supportive evidence untuk membenarkan kisah-kisah Al-Quran? Setakat mana limit dia? Sebab kadang-kadang kita tahu ada benda yang kita tidak mampu buktikan dengan supportive evidence yang apa-apa yang ada pun dalam dunia ni kan. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih. Yang pertama yang disebut sebagai yang sahih tadi, kategori yang pertama yang sahih. Mengapa disebut Israiliyat juga? Disebut Israiliyat apabila sumber itu iaitu diambil daripada Taurat. Cumanya bila diambil Taurat, maka dia Israiliyat. Cuma bila ditapis tengok tak bercanggah okeylah, tak pegang Taurat tu, tetapi nak ceritanya cerita itu tak ada masalah. Itu kata sahih itu disebut Israiliyat. Itu merujuk kepada Taurat tadi, bukan merujuk kepada sumber Islam kan. Cuma dilihat bahawanya ia selari. Bila selari maka tidak ada masalah lah benda tu, tak bercanggah Quran dan Sunnah, maka boleh diterima. Okey. Dalam konteks evidence tadi sebenarnya memang boleh, tetapi kita nak letak sebagai satu kepastian belum tentu, dan dia mungkin berubah-ubah sebenarnya. Satu bentuk yang selain pada gaib lah, gaib memang kita tak tahulah, tetapi perkara-perkara yang boleh dikaji. Contohnya banjir zaman Nabi Nuh alaihi salam. Yang kita dapat berita sebelum ini, banjir itu berlaku di mana? Mana? Bukan judi tempat landingnya. Dia punya banjir itu dia merangkumi satu dunia kan. Itu Israiliyat.
Itu Israeliat. Sumber kitab Taurat. Dan sebenarnya dalam Quran tak pernah menyebut bahawa ia merangkumi satu dunia. Hadis Nabi pun tak pernah menyebut satu dunia. Dan bila dibuat kajian, yes, evidence dapat bahawa dia tidak pun merangkumi satu dunia. Jadi sumber daripada mana? Yang kata satu dunia, yang kita faham dari kecil bahawa ianya merangkumi Banjar itu the whole world kan? Tak betul, rupanya tak betul benda tu. Main mana? Bila mana dibuat pengkajian. Maka di situ itu mungkinlah kita boleh, dan benda yang boleh buat kajian kan, daripada kita kata tanah-tanah yang berlaku zaman itu, daripada artifak-artifak yang ditemui dan sebagainya. Tetapi benda ni boleh berubah, kajian itu berubah, tapi Quran dia tak berubah. Sebab tu kita tengok pencangah Quran, kajian hak pertemuan tu bercanggah ke tak? Kalau menyokong tak apa, kalau bercanggah ni something wrong. Contoh saya ambil dari saintifik. Dulu pernah satu ketika kita belajar sains, saya tak tahulah anda belajar macam mana. Saya dulu belajar sains pangkat awal, matahari tak bergerak Yang bergerak adalah bumi yang mengelilingi matahari. Matahari tak bergerak. Duduk tahu je. Tetapi Quran sebut wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Wasyamsu tajri. Tajri apa? Berlari. Geraklah. Atau orbitnya kan. Quran kata macam ni, ahli sains menyatakan matahari tidak bergerak. Maka di situ satu kita kata evidence, satu pembuktian saintifik. Tapi bila kita lihat bahawa Quran sebut lain, dia sebut lain, di situ kita kena pegang pada Quran. Dan ternyata bila hari ni ahli sains pula dia buat kajian lain pula, dia dah ubah. Dia kata bahawa matahari bergerak. Dia ada peredaran dia sendiri matahari itu. Maka dengan sebab itu kita punya disiplin ialah kajian boleh dia buat. Kalau nak lebih memahami Quran, kalau tak bercanggah, okay, no problem. Tetapi kalau bercanggah, maka di situ ada something wrong pada kajian tersebut yang perlu dibuat lagi. Sebab kajian-kajian ini dia akan bertukar dari semasa ke semasa. Tidak qat'i. Quran qat'i. Kan? Itu cara kita berinteraksi lah. Dan sebenarnya itu pun kadang-kadang Quran tidak memperincikan itu dengan tujuan kita tak disibukkan macam kita sebut tadi. Tak disibukkan dengan perkara remeh-temeh. Banyak lagi benda yang kita nak fokuskan, terutama dalam memantapkan akidah manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya kita tak tahu banyak mana yang berlaku di seluruh dunia ni, banyak lagi sebenarnya. Cuma Quran fokus pada benda-benda yang tertentu saja. Kan? Untuk kita ambil pengajaran dan iktibaran yang kita boleh nampak. Ada soalan? Tak ada, saya tanya hamba. Tukar. Syokir ni kali kedua sebenarnya kita terangkan tentang Israeliat. Oh tu. Penjelasan. Oh dah. Tak bang, kita sebut tak buat tajuk lain. Kan? Tu biasa kan. Ada soalan? Patut daripada faham lah dah. Dah diceritakan dah Dia diam ni dua lah. Satu faham, satu tak faham. Okay, jazakumullah khairan. Terima kasih Dr. Syauqi yang walaupun dengan kesibukannya sudi untuk bersama-sama dengan Tadabbur Center, dan insya-Allah Tadabbur Center pada setiap bulan kita akan menghadirkan ikon-ikon yang terkenal dalam bidang tafsir dan juga Al-Quran untuk kita bawa ke sini untuk bersama dengan tuan-tuan dan juga perempuan sekalian berbincang tentang isu-isu yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita berbicara tentang Israeliat. Sebelum ni Ustaz Muhammad telah bicarakan tentang secara umum apakah yang dimaksudkan dengan Israeliat, macam mana cara nak berinteraksi. Jadi alhamdulillah pada hari ini Dr. Syauqi datang untuk memberikan peneguhan bagaimana untuk kita berinteraksi dengan kisah-kisah Israeliat. Dia harap lepas ni bila orang sebut tentang Israeliat tu kita boleh faham lah. Jangan duduk tengah-tengah kan, tak faham apa yang dimaksudkan dengan Israeliat. Dan kita tengok tadi contoh-contoh yang kita rasakan itu tidak relevan dengan Al-Quran. Dan ingat, kita berbicara tentang Al-Quran iaitu kalamullah, bukan berbicara tentang kalam manusia, dan perlu berhati-hati bila mana mendengar cerita-cerita sebagainya. Jadi sebagai menghargai kehadiran Dr. Syauqi pada hari ini, saya menjemput Ustaz Syahri Abdul Rahman untuk menyampaikan sedikit cenderamata kepada ataupun cendera hati kepada Ustaz Syauqi sebagai kenang-kenangan daripada Tadabbur Center, dan diharapkan boleh main lagi kot, insya-Allah. Silakan.
Kami ni macam ni kan, dia kru tukar-tukar. Multitasking kan. Okay.